Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat semualah. Okay, hari ni seperti biasa kita akan ada satu topik baru. Sepatutnya topik ni aku patutnya topik ni awal-awal dulu tau, sebab dia sekali dengan ni Cam Shaft semua, CR semua. Tapi benda ni aku kurang masuk sebab dalam modi motor ni, terutama sekali motor-motor lama AS5 semua ni, ignition timing ni beja fix. Dia memang dah disiap, dia tak boleh nak alter sangat secara orang kata manual. Tapi sekarang ni dah ada jual seperti CDI racing semua kan, yang boleh alter. Sama macam kereta. Zaman main kereta memang main benda ni, sebab benda ni boleh tuning. So hari ni aku bincang pasal ignition timing lah. Ni memang kena tune. Sebab kalau yang jenis yang ada masalah kritikal sekarang ni, jenis yang modi kau-kau punya CR tinggi semuanya, yang ni sangat penting lah. Yang pakai ECU semua wajib tahu benda ni lah, ignition timing ni. Yang ni sebenarnya dah lama dah nak kongsi, tapi aku rasa macam perlu tak perlu, sebab sekarang ni PMP, benda ni barang-barang PMP, CDI semua tu dah ignition timing dah fix dah. Cuma kau main CR je lah. Tapi sebenarnya untuk elak daripada knocking tu, bukan CR DCR saja, kau boleh alter dekat ignition timing. Kalau knocking, delay ignition timing. Tapi dulu tak ada benda ni. Sekarang ni ES5 pun dah ada CDI yang boleh program. So aku boleh masuk topik ni, okay? So sebelum aku masuk topik ni, advanced ignition semua nanti ni, aku cerita dulu apa masalah isu yang berlaku yang melibatkan ignition timing ni. So isu yang biasa berlaku dalam ignition ni, isu dalam performa berkaitan dengan ignition ni, AFR tak stabil. Maksudnya kalau yang jenis pakai carburetor ni, dia sepatutnya dia stabil tau. Carburetor, bilanya kalau carburetor pilot jet, main jet dah hanggang, patutnya AFR ni memang, kalau bawah tu dia macam graf dia cantik, pekat, cair gitu. Tapi bila kita dyno, dia AFR dia okey, cantik, AFR dia macam tu, naik turun tak cantik. Ni ignition ni, kalau makin besar makin tak cantik ignition ni, mungkin kerana advance ataupun delay sangat. Okey, kalau AFR tu AFR tu tinggi, maksudnya kering. Okey, itu normal lah sebab dia naik tu. Tapi yang ni mula-mula kering, lepas tu besar balik kan, macam pekat, okey, lepas tu naik lagi, lepas tu naik turun gitu. Ni tak cantik ignition ni. Sebab dia bakar tak bagus. Sebab AFR dia kawal, ni graf lah. Okey, di graf. Okey, kita AFR tu, dia sensor AFR dia dekat exhaust tau. Dia kira berapa banyak pembakaran berlaku. Kalau pembakaran tak sempurna, masa minyak lebih, sejuk dia jadi temperature rendah, jadi AFR rendah. AFR rendah, jadi minyak tu lebih. Minyak lebih bukan kerana carburetor tu bagi minyak lebih, dia tak terbakar. Tak terbakar, minyak tu terlebih sebab tak terbakar. Bukannya ni, mengapa tak terbakar? Pembakaran tak sempurna. Kenapa tak sempurna? Ignition timing tak kena. Ada yang tu RPM 1000, 2000 sampai 5000 cantik, 8000 snok, 9000 okey balik. Nampak ignition tak kena kat situ. Knocking ataupun biasanya knocking kalau kes gitu, ada tengah-tengah 8000 jatuh, 5000 jatuh, lepas tu atas menjerit balik. Tu sebab dia advance sangat. Dia kena ada delay sikit kat situ, ataupun kau kena advance kat situ. Kena main kat area situ, mungkin kena delay ataupun advance. Sebab dia macam carburetor je, kalau terlebih minyak jadi slow, terkurang minyak jadi slow juga. Jadi kena cari yang tengah-tengah tu, tahu kan? Macam tu juga ignition ni, terlebih delay, terlebih tu jadi tu. Tetapi itu isu dia. Okey, tu yang pertama. Baru yang pertama, AFR tak stabil, ignition tak kena, timing ignition tak kena, AFR tu macam naik turun. Sekejap minyak okey, sekejap entah aku tadi macam minyak kurang, aku main jet terlebih pula, lepas tu atas okey, entah susah lah. Ignition timing, kau punya CDI kalau untuk carburetor ataupun ECU tak kontrol. AFR dah cantik dah saya dah, tetapi nilai kat injector tu naik turun, terpaksa kurangkan secara manual. Kan, sepatutnya kat injector kita setting tu, tapi ada kat ECU biasanya orang kontrol kat minyak tu lah. Tapi sebenarnya power tak akan naik kalau main kat situ. Kena main ignition sekali dengan injector control, iaitu AFR lah, minyak lah. Injector dengan ignition ni kena kontrol dua-dua untuk ECU, baru dia ngam. Tak ada kalau kita kontrol sebelah je kat ECU, kat bahagian fuel injector je, jadi macam tak cantik lah.
power takkan keluar sebab ignition tu tak kena. Kita nak taker kat ignition, kita set taker dekat minyak. Tak cantik tu. Minyak kena betul smooth betul. Saya logiknya. Ikut graf-graf dia cantik. Lepas tu ignition yang kena betul kan. Biasanya AFR dulu, setting minyak dulu bagi ngam, baru ignition ni cari point-point dia yang mana kita boleh advance se-advance-nya selagi tak knocking. Tu cara tip untuk performance. Advance setinggi yang boleh. Advance setinggi yang boleh selagi tak knocking. Tak kisah kat mana RPM. Okey, yang keduanya power tak smooth. Macam saya cakap tadi, 8,000 drop ni macam kacau sini. FR tak cantik sini kat 8,000 tapi dia menjerit. Takut sangkut kat 8,000 ke, sangkut kat 5,000 ke. Ada yang sangkut kat 9,000. Tapi bila kat dyno kan boleh turunkan load. Lepas 9,000 12,000 boleh. Tapi kat 9,000 tu macam berat lah. Kalau naik kat atas jalan 9,000 ataupun tu tak berat. Jadi ignition timing tu kena tu juga. Siapa yang main kereta tahu benda ni. Yang main kereta memang tahu piggyback, E-manage, E-blue, semua tu blue manage whatever tu. Yang tu memang ignition ni sangat penting. Lepas dah settle AFR, dia punya sebab kereta lagi gila sebab dia ada turbo dengan NA tune. NA tune banyak advance, turbo banyak delay sebab turbo ni boost. Bila boost banyak, kalau dia buat advance memang engine knocking punya. Boleh sebab korang mesti tengok gila-gila lagi kereta. Kereta CR Supra 13 cam standard. Gila kan? Cam standard macam mana dia tak knocking kan? Delay. Delay punya ignition timing lambat gila. Piston turun tu, piston dah naik turun baru dia meletup pum. Sebab dah ketat sangat. Kalau dia buat awal-awal memang meletup je. Tapi tak lebih lah sampai 14 tu dia kalau tinggi sangat tak payah plug. Dia mampat je terus meletup sendiri. Dia tak ada plug pun, dia jadi macam engine diesel. Atau tak boleh tinggi sangat. Ada yang tu counter dengan minyak racing semua. Boleh lah. Tak payah advance boleh. Tak payah delay, boleh advance lagi. Ignition timing ni kena tengok. Ada aspek yang kita kena tengok untuk ignition timing ni. Okay, so isu ketiga pula, engine mengerang tapi tak pergi. Macam tadi lah, dia pergi 9,000. Apa pasal kat dyno 11,000 12,000 sampai kat atas jalan 9,000 sangkut. Mengerang tapi tak pergi. Ignition tak kena. Ignition tu terlalu ketat tau. Kalau masa mengerang tau. Mengerang tu bunyi bising. Kalau lemau tu ignition delay. Naik turun sejak 100 km sejam, sejak 90 100 tu delay. Kalau sangkut dekat 90 tepat-tepat kat 100 km sejam tu kekal dekat situ, dia tak boleh pergi lah. Tu ignition timing terlalu advance. Jadi kena delay sikit dia akan baru lancar. Sebab dia ketat sangat, dia tak boleh nak pergi. Tak boleh nak pergi ke step RPM seterusnya sebab dia ketat kat situ. Okay, ini orang panggil macam senok lah ignition timing. So yang keempat, sebab tu ES5 kan dia pakai carburetor. So AFR tak perlu minyak tak bimbang lah. Tak perlu pasal injector semua sebab minyak memang cukup. Minyak angin cukup. Bermain dengan ignition timing saja. Ignition timing di CR. Main CR kan, main cam dengan CR, ignition timing memang padu. ES5 hanya main CDI je, GSM tu. Main di situ kau dapat padu gila. Boleh mengeras sampai 14,000 pun boleh. Tapi enjin kena cantik lah, jangan gegar pula kan. Bermain dengan ignition saja. Sebab yang lain semua kau orang boleh buat. CR boleh setting, minyak kurang boleh setting. Tapi ignition kalau kau pandai setting kat situ padu. Tak pandai main PMP je lah yang dah siap. Dia racing B. Tapi ingat, setiap CDR racing yang dah siap, dia orang dah set up delay ataupun advance. Kebanyakannya dibuat advance lah. Sebab tu kalau setengah-setengah tu dia tak macam tak kena kalau dengan spec. Kalau dia advance, kau kena spec besar, CR kena besar, CC kena besar, kena naik bore up, kena rendahkan. Kalau advance, CDI tu racing yang advance punya, yang jenis dia advance dia punya tu, kau orang kena besarkan CC engine, syarat dia. Kalau CDI racing yang jenis ada 2 band, maksudnya band yang pertama dia rendah daripada standard, delay gila. Yang tu khas untuk yang CR tinggi, lepas tu dia normal balik, lepas tu atas RPM dia advance. Yang tu untuk CR yang tinggi. Sebab dia rendahkan yang delay kan awal-awal RPM. Sebab tu aku pakai CDI ni cantik lah, tak knocking, bawah bunyi sebiji-sebiji. Sebab memang sebiji-sebiji lah, sebab dia delay bawah, delay daripada standard lagi, dup sebiji-sebiji. Tapi CDI macam tu kena jaga, dia ada mapping dia yang tertentu. Kena tengok yang mana sesuai. So yang keempat, knocking walaupun di CR rendah. Ni cakap cam dah racing, CR rendah gila, cam racing banyak CR tinggi, tapi kita dah rendah still lagi knocking.
macam senang je bang. Sebab ignition timing kau advance. Biasanya ignition advance ni dekat CDR standard. CDR standard dia advance juga. Advance juga kat terutama di kawasan tengah. Pihak tengah dia advance sikit. Jadi kat situ risiko untuk knocking. Dia memang untuk orang yang CR tinggi, CR yang rendah. Kalau CR tinggi tak sesuai, pakai CDI standard. CDI standard tu mapping dia khas untuk yang CR rendah. Setting CR rendah, api yang rendah. Kalau main api yang tinggi, knocking. Okay. Nampak di CR rendah dah. CR aku rendah tapi knocking ke? Tak. CR rendah 10. Standard 9. Macam tu. CDI dia tu untuk CR 9. Tapi di CR dia dah 11 macam tu. Walaupun bagi dia rendah, ada orang buat 12, 13 CR, tapi knocking. Rendah dah tapi knocking juga. Macam senok, mengerang je. Bermain kat CDI lah. Okay, yang kelima, tak padu walaupun di CR tinggi. CR tinggi tapi tak padu. CR tinggi dah, cam dah kena dah, cam 270, 280 tapi tak padu lah. Tak berpadu apa. Ignition timing tu. Ada masalah ignition timing. Nak tahu, tengok tadi. AFR tadi, stabil tak? Oh ya, AFR aku ada spike lah. Dia macam minyak lebih kat APM sini. Minyak kurang lebih Ignition timing kena adjust. CDI yang jenis adjustable tu, main lagi dia punya graf tu. Naik turun kat kawasan tu kena rendahkan tu. Jangan kat APM tu contohnya drop kat 8,000, jangan main kat 8,000 je. 7,000, 8,000, 9,000 main range tu. 3 titik tu kena main. Naik turun. Okey, try lagi. Tengok, okey dah lepas tak ada dah. Spike tak ada dah. Tu ignition macam lewat ataupun terlebih. Jadi dia terlepas. Yang orang panggil misfiring. Ya, combustion tak cantik situ. Jadi kena rendahkan tinggi dia punya ignition timing kat kawasan yang lemau tadi, yang spike tadi. So, yang keenam, CR rendah, CR 12 padu. Tapi bila CR tinggi senok, tak boleh pergi. Bila kita rendahkan padu, tapi bila CR tinggi dia senok. Terbalik. CR tinggi dia tak, CR rendah padu, CR tak padu. Walaupun cam dah ngam dah ni. Cam ngam. Contohnya cam 250 CR 10 11 macam tu lah. Buat CR 11 contoh. Cam 250 contoh. Patutnya ngam lah tu. Ikut jadual aku, ikut formula siapa-siapa pun ngam dah tu. Ngam dah, tak pasal. Tak padu. Cuba rendahkan CR. Rendahkan CR padu. Baik, buat lemau jadi padu pula. Ignition timing. Sebab CDI tu khas untuk yang CR rendah. Dia dah advance sangat. Jadi bila masuk kat sini dia senok. CDI tu tak kena. Sebab tu sekarang ni dah ada dah CDI adjustable, pakai CDI adjustable Okey, baru habis mukadimah. Okey, so kita rushing terus ke basic Okey, ignition timing Dia ada advance dengan retard. Advance ni kita awalkan dia ignition, tapi awal dia ada limit dah. Ada graf dia tu, kita ada limit dia. Kenapa kita advance ignition tu? Kita awalkan sikit. Degree dia kita cepatkan. Kalau graf ignition tu, kita letak atas. Point-point ni kita naik atas. Naik ke atas, kita advancekan. Untuk memaksimumkan power ataupun respon. Engine respon lah. Jadi pick up. Vroom, vroom, vroom. Tak ada dah. Dup, dup, dup. Tak ada. Dia bila kena advance, even masa idling pun kat advance je. Lepas tu kat set, dia akan timing jadi laju sebab dia padu, dia meletup awal. Tapi bila terlebih dia senok dia tu ketat sangat. Rendahkan sikit balik. Cara yang paling dia macam tune carburetor je kak. Initial timing ni idling macam mana, apa yang tengah macam mana, apa semua. So kita advance ignition ni ada kelebihan dia, iaitu jimat minyak lah. Sebab kita letupkan plug tu awal, jadi minyak tu sempat terbakar semua sekali lah. Kalau kita lewat, mesti ada yang tak sempat terbakar, kita dah keluarkan exhaust dah. Itu jadi berapi exhaust belakang tu. Yang tu orang delay. Kalau orang delay ignition timing, memang boleh buat meletup. Pom. Delay je. Kat mana kau nak meletup. Ataupun delay keseluruhan graf tu, dia masa pecut tak ada masalah. Kalau lepas minyak, meletup masa kita lepas minyak. Iaitu bila kita lepas minyak, pressure drop dalam combustion chamber. Dah lah drop. Ignition kalau delay pula, memang tak meletup langsung dalam tu. Dia akan meletup kat exhaust. Okay, jadi delay keseluruhan graf. Boleh lah meletup-letup tapi bagus lah. Tak bagus. Cuma nampak bijak kata. Orang tengah bijak berapi tu. Kan? Itu tak cantik. Jadi kita kena advance. Bila kita advance, kalau lepas minyak ke, kalau turun bukit, takkan meletup. Takkan pom tak ada. Sebab kita dah advance kan. Jadi kita bakar semua minyak. Walaupun minyak sikit, dia terbakar juga. Tu. Biasanya kita setting advance ni kat mana? Bila kita setting advance ni? Kita setting advance pada low engine load. Low engine load ni masa tak ada beban lah, rank kosong, kau boleh lah setting advance macam mana, takkan knockingnya. Engine load ni rendah. Ataupun kau engine kau dah CC dah besar, jadi orang kata beban dah kurang. Gear 1 dia boleh tarik gear 4 pun boleh tarik semua. Memang gagah engine dia. Engine load tu dah jadi kurang. Boleh lah setting advance. Boleh advance sebab tu yang CC besar,
yang daripada ES5 CC100 jadi CC140 tu, boleh pakai CDI yang advance tu. Ataupun korang boleh setting manual lah. Orang kata beli CDI yang boleh program untuk ES5 GSM contohnya. Korang boleh advance kan semua. Graf tu kan naik ke atas semua. Kan graf dia turun naik kan, turun naik lepas tu mendatar kan. Keserangan tu naik atas, naik sikit lah, naik point dia berapa degree, naik atas ke test. Padu naik lagi. Ada snot kat api yang tadi macam snot, turun balik kat mana yang snot tadi. Kalau yang custom lagi lah, cari yang snot, turunkan yang ni naik kanan, tu custom. Tapi biasanya kita ambil yang smooth punya. Kita ambil sketul dia naik turun tu cantik. Sebab dia kita tak tahu, kita jalan jauh naik bukit, kita bawa orang, bawa apa semua kan. Jadi low jadi engine load jadi naik. Jadi advance ignition akan jadi knocking. Jadi kita nak cantik tu. Sebab tu dia ada 8 mapping tu kan. Kau setting lah. Yang paling tinggi sekali sebelum knocking tu yang ni. Yang ni untuk aku naik sorang-sorang. Kalau kita bonceng orang, tukar mapping yang low sikit. Yang delay ignition. Yang standard tadi. Lepas tu kalau ada kan yang buat meletup-letup tu, lantak korang nak buat macam mana. Tapi bagi aku tak perlu pun, rosak plug. Okay, dia gitu. So yang ni, so depend on situation. Lepas tu high RPM. Okay, dia konsep dia advance ni semakin tinggi RPM, semakin banyak kita boleh advance. Sebab bila kita tinggi RPM, kalau kita delay tak sempat. Sebab piston tu laju sangat, kau lambatkan ignition, jadi banyak yang tak terbakar. Nanti meletup ujung dia macam lemau bawah tu. Jadi atas tu kena advance. Tu sebab tu advance ignition ni wajib di RPM tinggi. Nak advance sikit ada delay, ada nilai dia, jangan lebih sangat. Okay, ada. Sebab tu high RPM boleh advance. Sebab tu graf dia normal pun bawah delay, atas baru advance. Ada kan graf tu ignition tu, graf gitu. Ignition nanti aku tunjuk graf dia. Okay. Lepas tu kalau kita overdose advance, terlebih advance, knocking, confirm. Enjin mengerang tapi tak pergi. 9,000 tak pergi. Asal tak pergi. Atas dyno pergi. Ni tak pergi sebab ada beban Kalau naik atas jalan memang ada beban berat dengan angin semua, lawan angin semua tu kan. Beban kat 9,000 dia senok tak pergi. Dia mengerang macam padu. Tak turun pun. Kelajuan dia 100, penting 100. Tapi tak pergi. Tu maksudnya overdose advance sangat. Jadi kena kurangkan advance sikit baru dia lepas. Kalau satu tunduk dah boleh pergi, lembut sikit. Lepas tu kalau overdose advance reading tinggi, jadi kering. Ada kan bila kita buat ni AFR dia okey, bawah cantik, tengah-tengah kering. Jadi macam kering jadi tinggi 13-14 AFR dia. Lepas tu bila lepas pada api tersebut jadi basah balik. Jadi rich balik. Dia kering betul, rich balik. Situ maksudnya tinggi sangat. Benda advance sangat, terlebih advance. Jadi kena delay sikit kawasan yang kering dari minyak tadi. Kalau dia macam basah lepas tu kering sampai ke ujung kering, tu maksudnya main jet kecil. Ni basah, kering, basah balik. Maksudnya minyak cukup, lepas tu minyak tak cukup, lepas tu minyak cukup balik. Tu lain. Tu maksudnya ada masalah ignition. Terlebih api kuat sangat kat kawasan tu. Ataupun dia awal sangat. Jadi kena alter kat situ. Kena main kat situ ignition je. Tak perlu tukar-tukar carburetor, tak perlu tukar-tukar cam, tak perlu tukar apa. Main ignition je dulu. Ignition timing. Okay, yang ni penting. Sebenarnya ignition timing ni kalau korang main kereta wajib tahu ni. Wajib tahu ni. Memang dua benda korang kena control. Injector, minyak dengan ignition timing. Wajib, dua tu wajib. Main turbo lagi lah main ni. Okay. Sebab biasa kita kan awal-awal tak apa. Ni basic sebenarnya. Basic. Ni basic. Okay, kau dah tahu sikit-sikit benda ni. Lagipun benda ni PMP pasangnya CDI tu kan. Tu mana nak sentuh. Tapi oleh kerana ada orang kata tak pergi. Rasanya boleh alter tak? Tanya-tanya orang yang tahu kan. Kumpul-kumpul data. Motor ni boleh alter tak dia punya initial timing? Boleh kalau pakai CDI racing tak? Kalau macam ECU semua boleh. Dia kata okay, Jasmine boleh masuk topik ni. Memang initial timing tu penting ni nak kontrol DCR semua ni. Kalau DCR tinggi, rendahkan delay kan boleh je, tak payah tukar CR pun. Kalau boleh kontrol benda ni, tu boleh auto. Tak apa, tak perlu pun nak buat benda-benda yang susah-susah tukar CR bagai. Main ignition je, delay je. CR tinggi sangat, DCR tinggi sangat, delay je timing tu. Keseluruhan graf tu dropkan ke bawah. Memang cantik motor kau, tak ada masalah pun. Okay, dia tak akan pre-ignition. So far selagi tak lebih pada berapa DCR dia, enjin tak akan pre-ignition sendiri. Dia tak ada meletup sendiri. Petrol dengan minyak, petrol ni kalau masuk dengan angin, udara campur dengan petrol tu, kalau kita semampat-mampat je sampai setahap dia meletup sendiri tau. Tak perlu plug. Dia macam diesel. Selagi tak sampai tahap tu, tak perlu bimbang lah. Tak perlu bimbang lah, dia tak akan pre-ignition punya. Sebab tu selagi tak sampai 14 kot, tak silap aku 14, CR 14 tu tak ada lagi. Kalau bawah 14 tu tak akan meletup sendiri tanpa plug. Okay, tu sebab tu boleh main ignition. Okay, minta maaf banyak, aku tak tahu motor boleh control ignition timing.
Sebab sekarang ni baru tengok aku baca-baca lah. Oh, okay, ES5 pun ada dengan GSM boleh kontrol apa semua yang KLC je kan. Tapi masa tu aku nak masuk rasa macam kau orang dah tahu. Tapi benda ni penting. Tengok banyak yang mengerang tak pergi. Setting dah cantik asal tak pergi kan. Initial timing lah. Initial timing kena alter kena ada laptop ataupun komputer biasa boleh, tapi komputer biasa banyak kerja lah. Kau kena pergi kat komputer setting, lepas tu pasang balik kat motor. Betul kalau ada laptop boleh sebelah motor je kan. Setting tu dia real time, boleh tukar terus itu. Masa enjin hidup pun tak apa. Masa enjin hidup pun tak perlu nak start mati. Boleh enjin hidup pun boleh. Kalau boleh lah. Sebab kereta macam tu boleh setting terus. Okay, FR reading timing. Okay, ni initial timing advance. Okay, next. Kalau initial delay pula, retard initial ataupun delay lah, lambatkan initial tu untuk kurangkan ataupun hilangkan engine knocking ataupun engine stress lah. Kurangkan stress. Tak kisah apa yang bawah ke apa yang atas je, macam engine tu mengerang je, retard ni akan kurangkan benda tu. Lepas tu sesuai untuk high load engine, maksudnya engine kecil ES5 standard, tapi korang buat kerja hantar barang ataupun bawa tong gas ke berat-berat kan, boleh lah setting di retard initial ni. Biasanya kalau standard tak ada orang buat kan, tapi kalau kita modi sikit, CDI kena pakai CDI racing yang jenis delay, bukan CDI racing yang jenis advance. Racing ada dua jenis, ya, delay dengan advance. Yang delay tu khas untuk yang CR tinggi. Yang kata you buat delay CR tinggi, kau punya setting kau punya CR tinggi, pakai CDI racing yang ada delay kat bahagian low RPM, lepas tu dia normal kat high RPM. Kalau CDI standard, dia memang advance standard punya. Salah-salah buat kalau buat CDI tinggi knocking pakai CDI standard. Kalau pakai CDI racing yang jenis advance, lagi teruk. Itu memang lagi teruk. Yang jenis advance tu untuk cc besar. Untuk yang ES5 cc dah 180, 160, 140 cc ES5 tu, cc dah besar, boleh pakai yang jenis advance punya CDI, yang dah fix, yang tak boleh adjust. Lepas tu kalau yang jenis cc kecil, cc kecil tu boleh pakai yang delay punya CR tinggi tu. Kalau cc yang tu, sebab dia ada setting-setting dia. Tapi aku tak tahu, tak ingat je nama mana yang boleh tu. Nak tahu dia senang je. Nak tahu dia delay ke tak, masa kita start dia bunyi sebiji-sebiji, seketul-seketul tu dia tu delay. Macam kita start ni yang sebiji-sebiji tu, tu delay. Kalau bila kita rendahkan dia macam lemau tu, tu lain. Kalau macam senak tu, senak kuat padu dia tu jenis yang advance. Tapi kena tengok juga, ada kena tengok graf dia juga. Bergantung pada DCR juga tu. Kalau CR rendah, CR tinggi pun jadi bunyi pelik juga. So setting dia adalah untuk retard ni adalah untuk high load, macam bawa barang apa naik bukit semua tu kena setting delay. Ni semua benda ni sebenarnya kalau kat kereta dia automatic tau. Dia pakai mechanical auto, iaitu dia pakai vacuum advance timing advance, vacuum advance lah panggil. Initial advance timing pakai vacuum. Dia pakai satu hose vacuum dekat manifold. Kalau orang faham lah ni, bagi yang budak kereta tahu. Hose vacuum, bila engine high load, vacuum tak ada tau. Dia jadi vacuum kurang, jadi dia akan retard, delay automatic. Distributor tu adalah alat untuk control initial timing lah. Initial timing jadi advance, dia bergerak dalam tu. Dia ada setting mula-mula tu boleh advance tu, tapi bila bergerak dia ada bergerak-gerak, dia ada satu mechanical dalam tu. RPM tinggi dia akan advance, dia ada satu centrifugal punya tu, dia akan bila RPM tinggi dia akan bergerak ke depan, dia akan advancekan automatic mechanical. Kalau sistem dululah tu yang carburetor punya, even injector pun pakai yang tu, yang pakai distributor. Kalau yang jenis pakai 100% ECU, iaitu coil direct dia on individual coil, coil plug setiap tu untuk kereta, dia pakai ECU 100%, pakai map sensor. Manifold absolute, sama macam turbo jugalah. Okey, yang tu kat kereta memang kontrol automatic, bergerak-gerak benda tu. Okey, dia ikut load. Kalau high load dia akan ni, kalau low RPM dia macam mana. Tu kat kereta. Kat motor tak ada. Kat motor dia ada TPS je. TPS sahaja, dia tak ada map sensor. TPS tu kurang tepat tapi boleh guna. TPS yang penting throttle position berapa, RPM berapa, kita boleh target dia punya load dia tinggi ke rendah. Sebagai contoh, kau pula full throttle RPM 1000, kau rasa RPM 1000, full throttle RPM 1000, lekat kat 1000. Tu maksudnya high load. Bila high load kena setting initial delay ke advance. Confirm delay, betul tak? Nampak kedudukan throttle sebenarnya separuh. Kau pula separuh RPM. Kalau kosong dia mengerang lah. Tapi bayangkan kalau pula separuh throttle RPM 3000 je, mengerang kat situ. Maksudnya load tinggi dah. Jadi kena delay. Confirm. Nampak? Dua benda tu saja dah boleh
boleh setting dah ignition. Tapi kalau untuk kereta apa semua, dia pakai banyak lagi map sensor, MAF sensor, banyak sensor yang tu lagi tepat. Tapi kita boleh agak-agak melalui throttle position sensor dengan engine RPM. Kita boleh tahu load dia macam mana, boleh naik advance atau tidak. Yang tu 2 input. So kalau overdose, over retard lah, terlambat gila kita buat, AFR akan rendah, reach. Memang minyak akan berasap belakang. Memang exhaust berasap. Setting dah cantik lah. Aku buat dia meletup lagi. Sebab dia delay lambat sangat, dia meletup. Minyak tu tak sempat nak terbakar habis, dah keluar kat exhaust dah. Berasap exhaust. Lepas tu tak power, memang confirm tak power lah. Sebab retard sangat. Lepas tu low respon. Kabel memang bobok-bobok. Kabel pun banyak nak pergi tak nak pergi. Lepas tu letup-letup. Ini lah sebab ni delay sangat. Yang ni suruh nak orang buat berapi. Nak buat exhaust berapi ni. Ke delay kat mana-mana apa yang akan nak. Aku nak delay kat 3,000 lah. Masa 2,000 okey. Pam. Kat apa yang 3,000 meletup. Delay kat situ. Kalau orang budak-budak sekarang suka nak main delay tu. Okey. Ni kat kereta orang tak buat gitu. Tu saja-saja suka. Biasa kat api yang tinggi orang buat macam tu. Kat api yang rendah tak nak, tak bahaya. So komponen yang terlibat untuk ignition control, untuk motor 2 benda je, CDI dengan ECU. Untuk injector di control yang ni ya. CDI ECU. CDI ni ada orang program, ada yang fake pakai PMP je. PMP kita tengok yang sesuai. Kalau motor kamu rasa lemau, bawah rasa lemau macam tak padu tukar CDI standard. Pakai CDI standard, dia akan padu balik tapi ujung tak ada. CDI racing, bawah dia macam dia ada padu tak padu jugalah, ada yang ngam tak ngam. So CDI ni racing, dia khas untuk setting racing. CR tinggi macam tu lah. CR tinggi, CC besar macam tu, ada yang jadi padu, ada yang terlebih padu. Bergantung. CDI ni lain-lain. Kalau yang jenis yang tak boleh adjust, kena tukar-tukar lah. Kalau yang jenis boleh adjust, kau boleh mapping balik lah. ECU sama. ECU boleh control. Aku baru dapat info bahawa ECU motor ni yang piggyback ataupun yang stand alone, dia boleh control. Dua-dua tu boleh control. Aku ingat tak boleh control. Ingat dia fix. Tapi rupanya dia boleh control. Ignition timing boleh control. Boleh alter lagi. Kayaknya graph lagi cantik lagi smooth Graph tak ada naik turun bergegar. Ramai aku tengok graph bergegar. Kalau kat dyno-dyno yang bagus-bagus, dia smooth je. Sebab ignition dia cantik, matching. Okey, memang lama nak buat satu-satu tune tu kalau yang graph semua tu. Sebab dia control 2 benda. Control minyak dulu, setting minyak AFI cantik dah. Bila dah cantik, smooth semua, setting ignition. Alter ignition yang paling paling padu, paling advance yang dia boleh. Paling advance yang dia boleh dengan load yang dia orang dah letak lah. Dia agak-agak lah daily use, dia bagi load yang berat-berat sikit. Daily use. Kalau nak buat novice racing memang dia bagi yang ringan, memang advance terlampau lah. Kalau yang boleh map tu, dia akan bagi map. So map sensor pula ni komponen yang untuk input ni, dapatkan maklumat misalnya. Tapi motor tak ada ni. Motor ada 2 ni, TPS dengan RPM yang boleh detect daripada sistem. So TPS ni throttle position sensor, berapa persen dia buka. RPM ni dia berapa tinggi. Ni buka 20%, RPM 3,000. Load tinggi rendah. Ni tak buka. Yang ni RPM 10,000, rendah gila. Dia punya load, tak ada load. RPM 10,000. Lepas off throttle. Zero position sensor, zero throttle, tutup. Tapi apa yang tinggi tengah drop. Rendah. Macam mana nak advance ke tak? Kena advance. Kalau memang advance lah. Kalau tak buat advance, dia meletup-letup. Kalau kita rem naik, lepas tu lepas enjin tengah turun, meletup pam. Tu maksudnya delay. Kena advance sikit. Kalau advance memang tak ada meletup tu. Cantik. Kalau dia meletup tu maksudnya ignition kena advance sikit. Sikit je, up sikit je sebab setiap graph tu. Kat meletup kat mana? Sebab tu kena mata kena tajam masa apa yang jawab pom. Meletup tu tengok 3,000 meletup. Up sikit. Touch up. Meletup sikit. Okey, cantik. Perang lagi. Tak ada. Cantik. Tu advance tu cantik. Lepas tu tengok pula knocking pula. Knocking tadi kat mengerang kat mana, bagi load smooth tak? Bagi load beratkan lagi dyno. Tengok ada masalah tak? Knocking ke, tak pergi mengerang ke? Okey, itu je. So ni bahagian komponen. So next adalah ignition timing input, DCR, RPM, engine load. Itu yang aku terang dah tadi ni. Yang orang kata ignition ni tengok apa yang kita kena tengok. DCR, betul. RPM dia tinggi ke rendah. Lepas tu engine load berat ke ringan. Yang penting DCR. Kalau DCR tinggi memang kita setting CR tinggi, cam kecil, memang ignition graph tu mapping kena rendah. Kalau RPM 10,000, 20,000, dia punya ignition kena advance. Sebab kat RPM 10,000, 11,000 tak sempat kalau kau orang delay, kau kena advance sekali lagi.
Dia tak sempat terbakar semua. Jadi kena cepatkan lagi pembakaran berlaku lebih awal. Jadi baru dia terbakar semua, baru cantik, baru orang kata minyak jimat semualah, power dia, minyak jimat semua ada. Sebab tu initial timing ni penting. Tengok main berapa ribu kau main. Dia ada graf dia, graf kelajuan RPM dengan graf DCR, graf engine load. Dia macam-macam lah. Kalau engine load dia kena tengok berapa load agak-agak yang kau orang pakai untuk daily use. Tapi biasa tuner akan tahu benda ni, engine load ni bagi berat-berat sikit. Nak tengok setting dia, setting berat. Biasanya nak tahu AFR tu cantik tak, ignition pun cantik tak, knocking tak. So yang ni adalah graf yang biasa kamu lihat dalam IJN, iaitu untuk ignition timing lah. Okay, graf dia macam ni. Sini degree. Ni 20 degree lah. Ni aku pakai yang kereta punya. Aku tengok motor pelik-pelik sampai 70. Aku tak tahu. Tapi nilai ni abaikan. Yang penting advance dengan retard. Naik ke atas advance, cepatkan. Turun ke bawah negatif ke apa semua, delay kan. So nilai ni orang kata abaikan. Yang penting graf. Kat mana dia orang delay. Biasanya dia akan delay kat bawah. Mula-mula apa yang tu bawah delay. Lepas tu dia mendatar sebenarnya. Ni aku menaikkan ni saja je aku buat. Dia sebenarnya turun sikit kat bawah ni, apa yang 2-3 ribu ni, dia delay supaya tak knocking untuk senang pecut. Lepas tu atas tu dia advance, tapi dia mendatar lah. Tu normal. Okay, yang kali hitam tu normal. Yang kali hitam ni yang standard. Yang kali hitam, garis hitam ni standard. 1000 dia kat sini berapa degree advance, 7 degree, 8 degree saya. Lepas tu last kali naik sampai 10 degree advance. Lepas tu maintain 10 degree advance. Tu yang standard punya, dia maintain je. Okay, tapi kalau kau buat CR tinggi, knocking kalau pakai yang ni. Bila CR tinggi kau kena pakai yang rendah. Cari CDI racing yang rendah, iaitu yang color merah tu. Dia rendah daripada standard. Dia delay lagi dia standard. Ni untuk CR tinggi, dia CR tinggi. Enjin boleh pergi dengan lembut. Sebab CR dia tinggi sangat. Kalau kita ketatkan ignition dia tak boleh pergi tau. Dia ketat. Ni main drag ni kena tinggal punya. Starting tak cantik ni. Jadi kalau yang CR tinggi-tinggi tu pakai yang merah tu. Dia yang merah ni jangan ingat tak advance. Dia advance kat belakang. Okay, ni delay daripada standard. Bila masuk je pertengahan 5000, 6000 apa yang dia sama dengan standard. Bila atas dia lagi advance dari standard. Sebab kat sini standard memang dia cut off sini. Jadi nak pergi lagi kena advance lagi. Kena cepatkan lagi ignition supaya pembakaran lagi sempurna, power lagi keluar. Jadi pergi ke atas. Nampak merah tu? Lagi rendah dari standard, tapi tengah sama dengan standard, atas lagi advance dari standard. Nampak graf dia macam naik tangga. Okay, kalau yang jenis CR yang rendah, CC tinggi, CR tinggi, CC tinggi. CC tinggi, CR tu tak apalah. CR tu dengan DCR tu adalah bergantung pada engine load. Tapi kalau CC besar gila, US4 modi 180cc. Korang boleh pakai CDI yang atas ni. Keseluruhan graf sama dengan racing yang merah tadi, tapi dia duduk atas. Dia delay, lepas tu maintain, lepas tu up atas. Tapi duduk graf duduk atas. Kalau korang pakai CDI adjustable, kau boleh buat bukan setakat 3 mapping, 8 mapping kau boleh buat. Tinggi rendah, lepas tu meletup lagi. Meletup korang boleh delay ke bawah, buang. Nak meletup kan 4000 buang. Drop. Tapi drop 1 ataupun 2 point lah. Drop 2 point. Kat situ dia delay point dia. Ni meletup. Dia meletup kat exhaust. Sebab sini terlepas nak meletup. Jadi minyak tu keluar kat exhaust. Sini tak sempat meletup. Dia meletup lambat gila. Ada orang buat cut off apa semua. Tu cut off tu bergantung kepada korang nak cut off. Bila cut off, ignition tak ada langsung. Ada yang tu cut off. Cut off, jangan buat cut off. Buat turun tu kalau meletup. Kalau buat cut off, dia berhenti situ je. Atas ni tak ada. Dia atas tak ada. Kalau kita buat drop sini, sini ada, sini tak ada, sini ada balik. Yang ada balik ni meletup terlepas sini. Tapi sini ada lagi. Ini terlajak pom. Dia meletup. Sebab dia boleh ghost balik meletup. Sama dengan cut off juga. Cut off ni dia meletup ke ujung tapi bunyi dia lain sikit. Dia cut off. Dia macam meletup ujung je. Tu cut off. Dia bila cut off, ignition tak ada, minyak masuk. Tapi ignition tak ada. Ignition tak jadi meletup kat exhaust. Sama je, cut off ataupun dropkan tu boleh buat meletup-letup lah. Lepas tu bang, kalau rumble kau ikut kau letak macam mana? Kalau nak tinggi ke rendah ke? Biasanya orang buat rendah. Rendah naik balik. Rendah, tinggi, normal. Gini, rendah, tinggi, normal. Rendah, tinggi, normal. Jadi lama. Tapi bukan kat sini. Kat idling lah. Kalau setting kat sini, nak rumble macam mana? Rumble kat sini. Aku tengok bang, nak buat rumble bang, dia pun setting kat sini. Rumble kat idling ni lah, kuda. Timing kuda. Kat sini lah. Dah idling ke kau idling kat 4000. Baru saya sini. Aku pula tak rumble pun bang, dia setting kat sini. Apa salah? Kau setting lah kat sini. Kau setting kat api yang rendah tu. Kat idling mana 1500. Setting kat sini. Kat 1000 ni buat drop. Kau akan dapat point dia. Kalau tak ada point kat situ, tak boleh nak tarik lah. Tak boleh nak buat rumble. Tengok ada CDI mana yang boleh point dia lagi rapat-rapat. Ada setengah tu point dia jauh. Setiap 1000 RPM je point dia. Jadi susah nak setting. Kalau yang jadi
multi point tu, 100 point, 200 point tu sedap. Tarik. Sedap lah. Okay. So itu saja untuk hari ni. Initial timing So konklusi terus lah. Conclusion. Okay, last. Conclusionnya untuk DCR tinggi, iaitu korang setting CR tinggi, cam degree rendah, ataupun orang kata cam tu patutnya 12, CR dia 12 maksimum, tapi kau buat 12.5, tinggi gila. DCR tinggi, memang orang kata setting ketat. Mapping kena delay, kena rendahkan mapping. Kalau mapping asal ni gini, cari setting delay tu, keseluruhan tu turunkan ke semua graf tu, turun sikit lah. Cari yang paling tu. Kalau senang lah, kalau kata okey dah bang, walaupun DCR tinggi, memang RAM, pecut, top speed semua ada lah, okey cukup tu, memang ngam lah. Kalau yang ni yang jenis tak ngam ni, asal dia mengerang tapi tak pergi. Okey, mapping, rendahkan mapping sebab DCR tinggi. Kalau DCR rendah pula, advance mapping. Advance keseluruhan graf tu naik atas, advance kan keseluruhan graf, senang. Lepas tu kata cak lah sikit-sikit kat mana yang ada masalah tu. Kalau yang ni turun keseluruhan graf dulu. Yang ni dua ni keseluruhan graf dulu, lepas tu touch up main ni yang kurang. Okey. Lepas tu RPM tinggi, memang kalau korang main, contohnya dia cut off kalau CDI racing sampai 15,000 RPM. Jadi korang main ES5 ni sampai 9,000 je kan. Jadi tak boleh pergi lah. Maksudnya cut 9,000 ke 8,000 tu korang kena advance sikit supaya dia boleh pergi ke seterusnya RPM seterusnya. So biasanya ni drop kan. Kan naikkan balik, advance kan balik. Kat graf drop tu kan dengan graf top kan. Graf top naik, lepas tu turun, lepas dia top turun, HP turun, lepas tu tak ada power lah. Jadi kat HP turun tu advance sikit, advance sikit, advance, graf dia naik graf. Graf ni kat advance macam ni, kat advance yang merah ni kan, ni data standard kan. Advance kan dia akan naik, top akan naik insyaAllah. Top akan naik, tapi ada limit lah, sebab tu tak naik lah, tu cukup tu. Tapi advance kan kat situ, lepas tu try letak load pula, beban sikit, buat berat sikit dyno, tengok meletup lah. Sebab tadi kalau advance jadi takut di knocking. Jadi ada limit dia. Okey, tak boleh advance sangat, tak boleh ni sangat. Okey, dah cukup. Tapi graf akan mendata lah. Betulkan graf balik, graf dyno jadi mendata balik, jadi cantik jadi HP jadi naik lah. So untuk RPM rendah pula kena delay lah dia. RPM rendah ni memang semua graf akan drop dulu starting. Mana-mana graf initial depan memang drop, tadi straight. Yang macam drop sikit, lepas tu baru mendata. Drop sikit mendata. Sebab low RPM memang dia akan rendahkan supaya senang nak keluar. So kalau knocking kena delay lah. Kat mana knocking? Knocking kat 8,000 macam AFR tinggi. Nak tahu knocking tu salah satu AFR tinggi. Tiba-tiba spark AFR tinggi. Minyak lebih lah, AFR rendah. Minyak lebih. Senang cerita minyak lebih. Minyak macam lebih ke? Minyak macam lebih kat RPM 8,000. Minyak lebih RPM 8,000, advance lah kat situ. Mungkin advance ataupun tak, tengok pada keadaan. Takut minyak lebih sebab dia tinggi sangat, jadi minyak terlepas untuk initial next tu. Mungkin ketat sangat ke. Tapi biasanya kalau minyak terlebih, kena advance. Kalau minyak kering, macam AFR kering kat situ, kena delay. Gitu je. Kalau AFR rendah gitu. Sama juga kalau enjin lemau kena advance. Dia jadi padu balik. Macam lemau lambat, respon lambat, kena advance sikit. Graf tu kena naik sikit. Kalau lemau lambat respon, tak macam tu, kena advance sikit. Kalau knocking kena delay. Macam tu lah. Okay, itu saja untuk hari ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.